Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot channel terkini sahabat semua sidang media bersama dengan Datuk Seri Mat Sabu berkaitan isu yang mendesak ya di dalam negara kita. Jadi menarik untuk kita dengar bersama kenyataan terkini daripada Mat Sabu dengan penyelesaian dengan dasar dan juga rancangan-rancangan dan tindakan yang bakal dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini. Jadi menarik untuk kita tonton. Tapi sebelum saya teruskan untuk kita menonton video sidang media ini, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti dan juga tonton sidang media daripada yang dibuat oleh Datuk Seri Mat Sabu ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih di atas kehadiran dan telah tuan-puan telah mendengar tadi ucapan daripada AR Razi kita dan ucapan saya tentang program pada hari ini daripada dalam negara dan luar negara. 7 kertas akan dibincang. Semuanya tumpu masalah air dan future planning, pandangan-pandangan kedudukan air pada masa depan untuk kehidupan manusia dan alam ini. Okey, ada apa soalan? Datuk Seri ada cadangan untuk ada 2 cadangan untuk antaranya untuk mengatasi isu beras ni lah. Cadangan pertama untuk kerajaan menguatkuasa sepenuhnya monopoli terhadap beras, dan yang kedua adalah membuat open market terhadap beras. Beras sekarang ni memang yang kebenaran mengimport dan sebagainya ialah melalui Bernas. Kita ada perjanjian Bernas selama 10 tahun di atas 10 perkara yang obligation yang perlu dibuat oleh Bernas. Kalau nak buat rombakan itu mestilah melalui perbincangan yang perlu melibatkan Kementerian Ekonomi, Keuangan dan juga Jabatan Perdana Menteri. Sebab soal beras ini, soal makanan lah, soal food security, ia perlu ditangani bersama. Oleh itu hal nak memecahkan monopoli itu adalah satu perkara yang perlu diambil perhatian, dan pada masa yang sama soal sustainable juga perlu diambil perhatian. Bagaimanapun dalam hal yang begitu penting ini, saya yakin Kabinet boleh membuat cadangan atau perubahan dari masa ke semasa. Adakah cadangan ini akan dipertimbangkan, Datuk Seri? Saya kata tadi, hal Bernas ini dia di bawah Kementerian Keuangan dan juga masuk kementerian yang lain. Kita kena bincang bersama. Betul, ada cadangan daripada Ketua Pemuda UMNO supaya melarang penjualan beras tempatan kepada warga asing. Kita tahu warga luar yang datang sini, di antaranya kita yang memanggil mereka. Mereka bekerja terutama sekali di sektor yang perlu kepada tenaga. Sektor peladangan, pembinaan, dan juga bekerja di banyak juga menjadi jaga. Dan ada ekspertis, tapi ramai di peringkat bawah seperti itu. Bagi saya soal kemanusiaan, mereka perlu makan. Dan ini pertimbangan ini perlu kita dalam suasana begini jangan kita gopoh lah. Sebab kita juga kalau pekerja kita berada di luar negara, mereka tidak boleh dapat beras yang murah untuk mereka makan, kita akan terasa. Itu ini soal human right. Saya rasa perlu mereka terus diberi izin untuk membeli beras di Malaysia ini, termasuk beras tempatan. Datuk, ada saranan daripada Persatuan Pengusaha Restoran Muslim PESMA mengenai SOP Ya, supaya memperincikan dengan segera. ya perlu. Ini perlu pihak padi dan beras kementerian akan berjumpa, terus berdialog dengan mereka
supaya mereka dapat memahami, iaitu untuk pengusaha restoran dan sebagainya, mereka diberi harga borong untuk mereka dapatkan beras-beras import itu, supaya mereka tidak menumpukan kepada beras tempatan untuk jualan makanan mereka di restoran. Datuk Sri, ada wujud dakwaan mengatakan ada wujudnya kartel dalam isu ini. Kartel ni kita dengar lama lah, telur kartel, ayam kartel, lagi kartel. Adakah benar? Soalnya kita mengatasi, kita berbincang dengan pihak semuanya sekali. Yang perkara yang saya nak sebut lagi sekali, para wartawan kena tolong, iaitu belilah beras ikut kadar biasa. Kadar biasa artinya kalau sebulan dia membeli selama ini satu beg sekampit 10 kilo, belilah sekampit. Bulan depan beli lain. Yang sekarang ini ada yang membeli sampai 4-5 kampit untuk stok. Beras kalau kita stok lama, dia akan rosak. Naik apa tu? Bubuk. Jangan panik apa-apa, beli kadar biasa. InsyaAllah beras itu ada. Cuma kalau kita perlu 2 kampit, kita beli 4. Artinya kita ambil hak orang lain untuk digunakan pada bulan itu. Maka dia jadi shortage. Rakyat Malaysia, wartawan kena tolonglah. Jangan panik, beli kadar biasa. Kartel tu wujud tetap? Ha? Kartel beras tu wujud tetap di negara ini? Kartel ni saya tak faham kartel ni jenis apa yang kontrol. Ada yang kata di peringkat pengilang, ada juga yang kata di peringkat pemborong. Adakah ia wujud? Ianya Ada ayam, ada tak kartel beras? beras, ada pemborong, ada peniaga besar, ada pengelang besar. Itu kalau nak dipanggil kartel, serahlah pada wartawan. Tapi ianya ada pengilang yang besar, ada pengilang kecil. Dan mereka memanglah siapa pun yang membuka perniagaan, di antara konsep utama mereka yang pertamanya nak buat keuntungan, servis dan sebagainya. Itu saja. Datuk Sri, disebabkan isu beras ni adalah isu yang menekan, adakah ianya akan dibincangkan dalam kabinet pada Rabu ini? Saya nak lihat agenda, tapi saya akan kemukakan perkara baru yang berlaku yang saya akan sampaikan dalam kabinet. Datuk Sri, saya nak tanya juga, macam sekarang ada panic buy beras ni. Jadi macam mana kerajaan nak salurkan maklumat yang betul kepada rakyat? Maklumat melalui tuan-tuan dan puan-puan lah. Jangan bagi orang panik. Minta mereka beli beras ikut kadar biasa. Jangan kita beli yang kita lihat di supermarket sekarang, di surung troli tu, dalam tu ada 4 kampit, 6 kampit. Artinya itu bukan kadar biasa. Maka dia akan berlaku shortage. Baik tu isu monopoli beras, pernah tak dibincangkan dahulu di kabinet? Dia bincang daripada dulu hal beras ini, sampai dari dulu LPN, kemudian pergi kepada Pernas, tapi dengan nak tanda tangan perjanjian dan sebagainya. Kalau kita nak pecahkan perjanjian ini, dia kena mengambil masa dan juga mesti ada reason yang kuat untuk buat pecah kepada perjanjian ini. Sebab itulah kita kena lihat cara keseluruhan. Tapi kita termasuk Perdana Menteri memang memikirkan hal ini secara serius soal food security. Khasnya kalau dulunya ayam dan telur, dan sekarang adalah beras yang kita hadapi kerana berlaku kenaikan harga beras import yang begitu mendadak dan tinggi. Dan berlaku di seluruh dunia, ya, bukan di Malaysia saja. Okey, ya. Baik, terima kasih. Kalau tadi Datuk Sri cakap nak terdapat panic buying apabila ada individu yang membeli beras lebih daripada sekampit. Tetapi sekarang ni isunya ialah di kedai-kedai di tempat-tempat tertentu beras import pun sendiri naik harga. Ya. Macam mana kawalan itu? Beras import memang naik harga. Macam kita nak kawal. Kalau orang yang beli, mereka yang beli beras itu tinggi, dia kena jual tinggi. Sebab harga kawalan, harga beras tempatan. Dan sekarang ini, kalau beras import kita nak kawal, kita kena beri subsidi kepada beras import. Jadi setakat ini belum ada lagi perancangan itu. Tak tahulah kalau masa depan. Jadi beras import ini memang antara B2B. Badan berniaga dengan badan perniagaan. Thank you. Okay.
Terbaik, itu dia sahabat semua pencerahan daripada Datuk Seri Mat Sabu ya tentang situasi isu mendesak, khususnya ya isu beras ini yang begitu mencabar sekali sebenarnya ya, sebab bukan saja negara kita Malaysia yang mengalami kekesan daripada kekurangan beras ini, tetapi dialami oleh seluruh dunia ya, pengeluar-pengeluar padi utama seperti India, seperti Thailand ya, mengurangkan ya import beras mereka kerana negara mereka sendiri ya mengalami kekurangan di dalam bekalan beras ini, sahabat-sahabat semua. Ya, begitu juga dengan negara kita, membuatkan harga itu semakin meningkat ya, kerana penawarannya itu kurang, permintaannya itu tinggi, membuatkan harga itu menjadi lebih tinggi dengan permintaan yang mendesak ya, tapi bekalan itu yang berkurangan. Tapi kita berharap dengan segala usaha yang sedang diusahakan oleh kerajaan hari ini ya, semoga ya boleh membantu rakyat khususnya di luar sana ya, kerana kita percaya beras ini adalah suatu perkara ataupun makanan rutin ya, harian yang dimakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita bersama-sama mendoakan supaya perkara ini dapat diselesaikan, dapat dijamin ya oleh kerajaan untuk memberikan atau menyediakan ya bekalan beras, khususnya untuk beras tempatan. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.